Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah dapat kita bersama lagi pada petang ni. Kita sambung kitab kita Syama'il Muhammadiyah pada bab yang ke-35, bab ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni bab cara Rasulullah tertawa, cara Rasulullah gelak macam mana. Kita tengok hadis yang 219 daripada Jabir bin Samurah bercerita, kana fi saqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humushatun wa kana la yadhaku illa tabassuma wa kuntu iza nazartu ilaihi qultu akhalul ainain wa laysa bi akhal. Kedua-dua betih Rasulullah tidak besar dan sesuai dengan bentuk tubuhnya. Beliau tidak tertawa, cukup sekadar tersenyum. Jika aku memandang Rasulullah, hatiku berkata, betapa hitam pelupuk mata beliau, padahal beliau tidak bercelak. Dia nak cerita yang Nabi ni, dia kalau seronok apa pun tak gelak ala renggah macam kita. Dia mula-mula gelak kata renggah, dia renggah tu teruk lah, gelak tu gagah lagi. Tapi Nabi ni dia cukup senyum je, Nabi macam tu. Dan dia kata kalau aku tengok Nabi, hitam sungguh pelupuk mata Nabi ni, hitam. Padahal Nabi ni tak pakai celak pun. Nak cerita apa, cerita dia, moral dia, Nabi itu sega. Itu je lah. Baik. Abdullah bin Al-Haris berkata, ma ra'aitu ahadan aksara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang yang tersenyum lebih banyak daripada Rasulullah. Rasulullah ni banyak senyum. Dan dia kata pengalaman hidup dia ni, dia tak pernah tengok orang lain yang lebih banyak senyum daripada Rasulullah. Jadi kita pun pakai lawan senyum lah. Tanya kan, bukan kenyih lah senyum. Kenyih lain, senyum lain. Padahal senyum tu satu benda yang paling mudah buat dan mudah dapat pahala pun. Dan pahala dia pula pahala sedekah. Pahala sedekah ni besar. Jadi tak payah mana pun. Nak mula sembang senyum, marah pun kalau sampai hebat tu marah pun boleh senyum. Oh tu kira tapi jaranglah marah dan senyum. Lepas dah marah habis tengok orang pun ambil gambar tu tengah marah baru senyum. Saya tengok muka macam harimau tu. Duduk muka kita bila marah. Abdullah bin Al-Haris berkata, ma kana dhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Rasulullah tidak ketawa, cukup sekadar tersenyum. Rasulullah ni tak mengekek lah kita kata. Kita ni kalau gelak bunyi kiki kan. Nabi tak senyum je. Abu Zar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhira rajulin yakhruju minan nar yu'ta birrajul yawmil qiyamah fayuqalu ridu alayhi dighara zunubihi wa yukhba'u anhu kibaruha fayuqalu lahu amilta yawma kaza kaza wa kaza wa huwa yuqirru la yunkiru wa huwa mushfiqun min kibariha fayuqalu u'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanatan
fayaqulu inna li zunuban ma araha hahuna. Qala Abu Zarrin falaqad ra'aitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiluhu. Rasulullah berkata, sesungguhnya aku tahu orang yang pertama masuk ke dalam syurga dan yang paling akhir keluar daripada neraka. Nabi kata, dalam maklumat aku ni, dia tahu, Nabi tahu orang yang mula masuk syurga dan yang paling akhir keluar daripada neraka. Pada hari kiamat nanti, seseorang akan dipanggil, lalu perintah diberikan kepada malaikat, tunjukkanlah kepadanya dosa-dosa kecil yang sudah dia lakukan, dan sembunyikanlah dosa-dosa besarnya. Orang itu akan ditanya, pada hari sekian kamu telah melakukan ini dan ini, dan orang itu akan mengakui semuanya. Pada masa yang sama, dia juga merasa bimbang dengan dosa-dosa besarnya. Selepas itu, perintah yang selanjutnya kepada malaikat, berikanlah kepada dia pahala kebaikan bagi menggantikan setiap kesalahan yang dilakukannya. Orang itu akan berkata, sesungguhnya masih ada lagi dosa-dosaku yang tidak diperlihatkan. Abu Zar berkata, pada masa itu aku melihat Rasulullah tertawa sehingga ternampak gigi geraham. Cerita dia, Nabi duk cerita. Nabi kata nanti dalam maklumat Nabi ni, dia kata orang yang pertama masuk syurga siapa, orang yang paling akhir keluar daripada neraka siapa. Kita ni orang Islam, tuan-tuan, dosa kita macam mana pun kita kena hukum dalam neraka dulu. Bersih, cuci apa semua, molek apa dah, baru masuk dalam syurga. Tapi Nabi kata ada hak dia tahu, ada hak dia ni paling lah keluar daripada neraka, nak masuk syurga tu. Jadi janganlah tuan-tuan rasa sedap hati. Ustaz kata macam tu lega sikit. Wah, maknanya kita ni masuk syurga juga lah no. Dia buat macam tu kan, masuk syurga juga lah no. Jadi tak apalah, dia Ustaz dalam neraka, dia ingat neraka tu mengatang apa. Dia ingat neraka tu macam rumah hantu pembek malam-malam tu kan. Jangan ingat macam tu tuan, jangan ingat. Kalau boleh tu sahlang, bukan kalau boleh lah, biarlah. Dan kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jauh langsung. Jangan kata masuk, jangan kata ringankan api neraka tu. Jauh langsung api neraka tu daripada kita. Dan jangan duk bayang api neraka ni macam mimpi macam tu. Jangan takut. Jadi maka seseorang akan dipanggil tersebut tu, diperintahkan, diberikan kepada malaikat, tunjukkan kepada dia dosa-dosa kecil yang dia lakukan dan sembunyikan dosa besar. Nah, beda tengok dosa kecil ya ni. Kalau nak bagi masuk syurga juga ni, dosa-dosa besar bagi Allah, kira dosa kecil juga. Orang itu akan ditanya, pada hari sekian kamu buat ni, betul tak hang buat ni, betul tak hang buat ni, betul buat ni. Maknanya dosa besar tak kira ni, kira dosa kecil tu. Dia kata betul. Dia juga bimbang saat lagi ni, kira dosa besar pula. Oh, lingkup dia. Dosa kecil pun banyak ni dia. Selepas itu perintah yang selanjutnya kepada malaikat, berikanlah kepada dia pahala kebaikan bagi menggantikan setiap kesalahan yang dilakukannya. Jadi bila nak masukkan dia juga ke syurga, suruh bagi pahala, ganti hak dosa dia buat lah tu. Bagi hak dosa dia buat lah. Dia tu pula dah tahu kata orang ganti dosa dia dengan pahala, dia tanya tu, dosa-dosa aku hak lain tak kira lagi. Dia nak lagi, nak ganti lagi pahala tu. Yang Nabi tersenyum, Nabi tergelap. Hak itulah dia kata yang Nabi nampak, kata seronok sangat, nampak gigi geraham Nabi. Nampak seronok sungguh Nabi. Nabi ni pun melawak, Nabi ni bergurau, tapi tak sampai macam ada lawak tu. Lepas tu melampau, ada lawak tu ngada-ngada tu kan. Kita pun tengok tak tahu. Jadi lawak bodoh je nak. Siapa tengok bodoh ni ya? Nak tak tengok. Tahu lah melawak bodoh tu, dia tak bagi manfaat. Kadang-kadang kita tengok lawak-lawak hak dulu-dulu tu kadang ada manfaat juga. Bukanlah banyak kan. Tapi hak lawak-lawak ni tak tahu. Tapi hadiah mahal-mahal 500,000. Baca Quran 30,000 dah. Juara pencetus rumah 50,000 dah. Maknanya Raja Lawak ni lebih memberikan manfaat besar kepada umat. Raja Lawak tu lebih
memberikan manfaat dia, lepas dapat duit banyak. Dan itu rumah ni dia biasa-biasa RM50,000 tu. Itu nilai, tentu boleh bayang lah nilai masyarakat hari ini. Seronok suka tu dapat habuan yang banyak. Jadi tuan-tuan tak katalah duk kerja di modern ni, satu hasutan ni. Kita pakat pergi masuk Raja Lawak. Benar RM500,000 makan duit tu je. Makan duit tu je. Apa kata lagi? Jarir bin Abdullah berkata, "Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu wala ra'ani illa dhahika." Semenjak aku memeluk Islam, Rasulullah tidak pernah menghalang aku mengunjungi beliau. Apabila melihatku, beliau selalu tersenyum. Jarir bin Abdullah kata, sejak aku masuk Islam ni, aku rajin pergi ziarah Rasulullah. Dan Rasulullah tak pernah halang aku main ziarah dia. Ada orang dia tak halang rumah dia, tapi dia buat alasan dia macam ada. Orang telefon dia, ni duduk mana ni? Dia duduk nat, padahal duduk dalam rumah. Takut kawan-kawan pergi rumah dia. Ada juga dia tak halang dengan lisan kan, tapi halang dengan alasan. Nabi dah, Nabi seronok. Dan Nabi dia kata, kalau tengok aku, Nabi senyum. Tengok aku, Nabi senyum. Jadi yang hadis yang 224 tu sama lah. Mari kita tengok hadis yang ke-225. Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui penghuni neraka yang paling akhir keluar, yakni seorang yang keluar dari situ dengan merangkak." Rasulullah kat sahabat, penghuni neraka yang paling keluar, yang paling last keluar nak masuk syurga tu, dia keluar bukan dengan berjalan, tapi keluar dengan merangkak. Maknanya paling leceh lah tu. Dia paling last lah. Kalau periksa dalam kelas dia tu dapat nombor 40 orang, kalau 40 orang lah, dia keluar dengan merangkak. Lalu dia mendapat perintah. Keluar tu dapat perintah pergi ke syurga. Suruh pergi ke syurga. Orang itu pun pergi ke syurga. Namun bila dia sampai di syurga, dia melihat sudah ada orang di rumah-rumah yang ada di syurga. Dalam syurga dia tuan, kita masing-masing dapat rumah masing-masing. Rumah kita besar-besar. Rumah besar, bilik besar, katil besar. Tiap-tiap katil ada bidadari, tiap-tiap bilik ada katil. Makanan mewah. Tak ada sakit demam, sakit gout tak ada, pening kepala tak ada, migraine tak ada, sakit gigi tak ada, letih pun tak ada, dan peluh pun tak ada. Nak terberak, nak terkencing lah. Tak ada. Makan seronok. Baju tekak silih ganti, tak boleh. Nak teringin baju apa mai. Tuan-tuan, nikmat. Tapi bila nak dapat nikmat tu, kena tahan saat dunia ni kan. Tahan saat godaan dunia. Dunia mai goda dengan orang perempuan goda dunia dengan orang jantan, goda dengan duit, kan? Ot sat ke diri. Tak lama tahu ot nak, bukan ot sat, tahan sat. Tak lama lepas tu biarlah kita merasai nikmat di syurga. Tak gaduh semayang lah. Semayanglah lah ni, ulun sungguh-sungguh. Bangunlah malam-malam tuan-tuan, buatlah qiyamul lail. Kalau siang pagi tu ada kelapangan, buat duha. Kalau ada kelapangan, tak ada kelapangan, tunggu pada kerja. Kalau ada lapang, buat. Tak ada rugi apa satu. Pasal apa? Pasal kita nak nikmat syurga. Tak lama lah saja. Kalau tengok orang perempuan pun, saya gok putih kebu terang mana pun, larilah mata sat. Pasal apa? Kita nak tengok bidadari yang lebih cantik daripada orang perempuan nak cantik ada dunia. Orang perempuan tuan cantik mana pun atas dunia ni tak cantik. Kentut busuk supaya orang tak segak supaya. Tak usahlah kita tergila-gila. Semua orang tu tengok orang perempuan cantik, Allah kentut sama ya dengan orang jantan. Kalau orang perempuan dia kentut busuk lagi. Bukanlah kata. Tapi jangan kita tu imagine. Semua orang ni dia imagine orang perempuan tu sempurna, perfect.
Sama dengan isteri kita. Tak, isteri kita lagi nak rumah kita. Main di luar ni kerja, saya dipamikan. Balik rumah nanti, pergi orang bini kita aja. Sama. Orang perempuan pun macam tu juga. Tengok lelaki lain pun. Lelaki kita di rumah lagi ganteng. Tahu ganteng? Ganteng ni orang Indonesia kata apa? Tampan. Kacau. Tengok. Saya gak apa Ustaz boroi. Dia kata kat lelaki dia. Hak luar ni pun pasal dia tarik nafas. Tak apa nampak boroi. Boroi itu tanda matang. Anda baca satu kajian pun mampu lah kan. Dia kata lelaki boroi lebih penyayang. Dia nak ambil hati orang boroi. Dia kata orang lelaki boroi ni lebih dipercayai. Dia nak cerita. Baca tak boroi pun berlaku buat boroi ya. Dia percayai ni bukan duk tangguh boroi. Kalau hak baik tu tak, dia tak mesti boroi tak boroi. Hak boleh tak bergantung pada boroi kan tak boroi. Dia bergantung pada sifat. Tahan diri kita satu lah. Pasal apa? Pasal ini nak pergi ke syurga. Bila dia tengok syurga, semua rumah ada orang dah. Allah suruh dia masuk syurga. Masuk syurga lah ada orang dia. Dia kata, wahai Tuhanku, sudah ada orang rumah tu, dia kata. Dia main lambat kan, penduduk habis. Dia kata semua ada. Orang itu ditanya, adakah kamu ingat kehidupanmu semasa di dunia? Allah tanya dia, ingat tak masa hang di dunia? Dia menjawab, ya. Lalu dia diperintahkan kepadanya, bayangkanlah kemahuanmu. Dulu masa hang duduk di dunia, hang duduk bayang macam mana nikmat paling syok ada tak? Kita duduk di dunia ni, kita syok, kita teringin apa? Kita teringin rumah yang besar. Rumah tu pula ada kolam mandi, ada kereta 4 biji tu parking, tak campur kereta mainan kontrol tu lah. Kan? Ada kalau boleh ada orang gaji. No? Orang gaji tepuk tangan ni tak panggil. Teringin ni semua ni tu. Teringin tu. Dia suruh bayangkan. Orang itu membayangkan keinginannya. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, kamu mendapat apa yang kamu mahukan, bahkan 10 kali ganda daripada apa yang ada di dunia. Tu orang yang berdosa dengan Tuhan. Lah dah dia, paling keluar daripada neraka, nak masuk syurga. Tu pun apa yang dia bayangkan Tuhan bagi 10 kali ganda. Tuan bayang orang yang direct masuk syurga, direct, tak lalu dah ke neraka. Apa balasan Tuhan, ya Allah. Yang itulah yang jadi motivasi pada kita. Kita buat kerja baik ni, yang itulah jadi motivasi bagi kita. Kalau orang yang lah masuk syurga pun Tuhan bagi 10 kali ganda apa yang dia imagine kan. Bayangkan. Tentang bayang orang yang masuk syurga tu. Allah. Mari kita tiang masuk syurga mereka. Nanti kita jumpa dalam syurga. Jumpa. Saya buka pintu rumah, saya tengok Allah, rumah tuan-tuan duduk depan rumah saya. Rumah saya sak sikit lah. Tang kita tu nak sak saja. Orang itu membalas, wahai Tuanku, adakah engkau sedang mempermainkan aku? Dia macam dia kata, Tuhan ni pelik ku bah. Permainkan aku kau, ya Allah. Padahal engkau lah yang orang paling berkuasa. Aku buat jahat ni. Takkan orang lah masuk syurga pun dengan 10 kali ganda yang aku bayangkan Tuhan nak bagi. Allah bin Mas'ud berkata, ketika itu aku melihat Rasulullah tertawa sehingga terlihat gigi gerhamnya. Nabi cerita dengan gelap orang lain masuk syurga. Dia terkejut apa yang Tuhan bagi dekat dia. Nabi seronok. Ali bin Rabi'ah berkata, aku melihat Ali mendapat seekor haiwan sebagai tunggangannya. Semasa Ali menginjakkan kakinya di pelana. Pelana tu kuda nak pijak naik. Beliau menyebut nama Allah. Sesudah berada di atas tunggangannya, beliau membaca hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah tu. Kemudian beliau membaca doa menaiki kenderaan. Selepas itu Ali mengucapkan hamdalah sebanyak 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir 3 kali juga. Dan berdoa, Maha suci Engkau ya Allah,
Sesungguhnya aku telah menganiaya diri aku sendiri, oleh itu ampunkanlah aku. Sesungguhnya hanya Engkau yang dapat mengampuni dosa kami, ya Allah. Kemudian Ali tertawa. Lalu aku pun bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, mengapakah kau ketawa? Sayyidina Ali menjawab, aku melihat Rasulullah melakukan sama seperti yang aku lakukan tadi. Lalu Nabi tertawa. Aku pun bertanya kepada Nabi, mengapakah kamu tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya Tuhanmu kagum kepada hambanya yang berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Nah, inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbighfir li dzunubi. Nah, innahu la yaghfiru dzunuba ahadun ghairi. Ampunilah dosa-dosaku, dan dia menyadari hanya Allah sahaja yang dapat mengampuni segala dosa dia. Cerita dia Sayyidina Ali, bila dia dapat seekor kuda, dia pun ragas kuda tu. Dia kata Alhamdulillah. Lepas tu dia baca doa, naik kenderaan. Lepas tu dia Alhamdulillah 3 kali, dia takbir 3 kali. Lepas tu dia senyum. Sahabat tanya dia, apa siapa hang senyum? Dia kata, aku buat tak saat ni sebiji macam Nabi buat. Jadi Nabi senyum, aku pun senyum. Dia tiru Nabi betul tu. Dia kata Nabi pernah naik kuda, Nabi kata 3 kali macam tu, lepas tu Nabi senyum, aku pun senyum. Dia kata, pasal apa hang senyum? Aku tengok Nabi senyum. Pasal apa aku tengok Nabi senyum? Aku tanya Nabi, dia kata. Pasal apa kamu senyum? Nabi jawab, inilah. Dia kata, Allah Ta'ala ni kagum, Allah Ta'ala ni seronok kepada hamba dia yang berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, Rabbighfirli dzunubi. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Jadi ni semua ni bab ni nak tunjuk macam mana Rasulullah ketawa, Rasulullah senyum. Antaranya Rasulullah ni taklah gelak mengekek. Kalau mengekek sampai tak boleh berhenti, sampai nampak anak lidah dia goyang. Nabi tak tahu tu. Habis buat pun Nabi, dia nampak gerham. Kita ni lagi boleh gelak, Allah terkencing pun lah. Kencing. Allah pun terkencing. Tapi orang habaq Allah hang terkencing, lepas tu orang gelap jadi kencing lah. Pakai tak berhenti tu. Allah nah. Baik. Nah, kita tengok lagi Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku melihat Rasulullah tertawa semasa perang Khandaq sehingga terlihat gigi geraham Nabi. Lalu aku bertanya, apakah yang membuatkan kamu tertawa ya Rasulullah? Ayahku menjawab, ada seorang lelaki memegang perisai. Ketika itu Sa'ad bertugas sebagai pemanah. Lelaki itu berkata sambil menunjukkan ke kanan dan ke kiri, begini dan begini, sedangkan perisai menutupi dahinya. Lalu Sa'ad mengambil anak panahnya. Apabila lelaki itu mengangkat kepalanya, Sa'ad melepaskan anak panah tepat mengenai dahinya. Lelaki terjatuh dengan kakinya terangkat ke atas. Rasulullah tertawa sehingga terlihat gigi geraham beliau. Baik. Jadi cerita dia masa perang Khandaq tu, ada seorang lelaki memegang perisai. Perisai itu yang dia sambil duk pegang, dia duk bagi arahan. Ni pihak musuh lah bagi arahan. Tapi perisai duk tutup, dia duk arahan, maka penakut lah. Jadi tengah-tengah dia beragam arahan tu, dia tarik panggung ni, saat dia biar tarik anak panah, kena dahi dia. Nabi tengok-tengok, Nabi tergelak lah. Tergelak pasal perangai tu. Tunjuk nak pergi perang tapi takut. Tapi bagi arahan pandai. Tutup, tarik, tengok, pam, tembak. Mati ngayang tu. Nabi tertawa. Jadi aku bertanya, apakah yang membuatkan Nabi tertawa? Perbuatan Sa'ad kepada lelaki itu. Sa'ad ni tunggu lelaki di panggung kepala, panah pergi. Panah pergi. Jadi dalam perang, bolehkah kita ketawa ke orang Sa'ad? Musuh kita. Dia musuh kita. Kita kena angkuh. Dalam perang, tuan-tuan pernah angkuh. Tuan-tuan kena sombong dalam perang kan. Tuan-tuan tak boleh buat tawaduk, nak kata wahala. Nak pergi perang, buat baik. Perang ni dia kena. Nabi pakai pakaian yang hitam. Hitam ni dia nampak ke gerun kan? Pakai hitam. Kalau rambut orang putih-putih diinai kan,
Bagi jangan nampak putih rambut. Kulit tak gaduh dan hitam pula. Gagah cabar musuh. Siapa hak paling kuat tu main. Cabar. Tuan-tuan tak boleh pergi perang. Kami tak kuat. Tak boleh. Orang ni tak kuat pun kena kata kuat. Macam peristiwa di Melaka ni, peperangan tu kan, macam Tugih Mula Mai tu kan. Macam mana bendahara dia buat kan. Dia bakar jamung panjang pandai dia bakar malam. Jadi tentera Portugis ni dia ingat setiap satu jamung tu satu pahlawan, padahal jamung saja. Jadi tak ada bagi tu. Ya. Hari korang pun tu selagi nak cerita tu pun tengok dari pantai tu banyak, maknanya tak lena pun ni. Padahal jamung saja. Kan, tapi dah waktu tu kalau orang yang bawa jamung ni maknanya ada orang yang bawa, padahal hanya jamung. Tu orang panggil strategi perang lah. Strategi perang ni dia kena menipu lah. Perang dia kena tipu. Perang bukan lebat betul-betul. Ni cara saya nak serang belah kanan, tak boleh. Perang ni dia tak boleh habaq dulu. Jangan buat baik, dia kata wala lah perang. Baik, mari kita tengok bab yang ke-36. Bab cara Rasulullah bergurau. Anas bin Malik berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya zal uzunain. Rasulullah pernah berkata kepada Anas bin Malik, wahai pemilik dua telinga. Nabi melawak lah tu. Pasal apa? Anas ni, dia ni orang yang pandai mendengar. Kan? Kita ni syok jadi pandai bercakap. Tapi di kalangan sahabat Nabi ada pandai mendengar. Maknanya kalau orang bercerita dengan dia, dia bagi tumpuan. Ada orang dia penyakit tak boleh dengar. Dia tak boleh dengar. Dia kira dia nak cakap. Anas ni dia pandai teknik mendengar. Jadi Nabi melawak, Nabi bak bergurau. Nabi panggil dia apa? Wahai pemilik dua telinga. Memang semua orang ada dua telinga, okey lah. Kalau Nabi kata wahai pemilik tiga telinga, poklah Nabi bohong. Nabi betul, Nabi tak bohong. Nabi kata wahai pemilik dua telinga. Macam kisah orang tua tu tanya Nabi kan, ya Rasulullah, boleh tak orang macam aku ni masuk syurga? Orang tua tanya Nabi. Nabi kata tak boleh, orang tua tak masuk syurga. Nabi tak bohong. Cuma Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Dia teriak. Nabi kata memang orang tua tak masuk syurga, sebab syurga nanti orang muda-muda ya. Kita hak tua-tua dah pun akan jadi umur 33 tahun. Kita ni semua ni nanti hak mati 60, hak mati 70, hak mati 40, 50, 60 ni ketika masuk syurga nanti semuanya berumur 33 tahun. 33 tahun. Orang umur 30-an ni dia tak muda sangat dan tak tua lagi. Kan? 33 ni dia nak kata muda pun tak lah, 30-an. Nak kata tua pun baru 30-an. Jadi dia tengah apa? Tengah orang 30 lah. 30. Lepas kata 30 ni mengedik pun lebih. Orang 30 ni dia mengedik pun lebih. Dia cita-cita panjang dia. Cita-cita panjang. Dan main 40 dia tak mau pergi mana. Anas bin Malik berkata, in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'ala Nughayr. Rasulullah bergaul rapat dengan kami, Anas kata, sehingga beliau pernah berkata kepada adik dia, berkata, wahai Abu Umair, apakah yang sedang dilakukan oleh Nughayr? Nughayr ni sejenis burung yang berparuh merah. Rasulullah gurau, dia bagi nama samaran kepada budak kecil tadi kerana boleh memberi seekor burung pada anak kecil sebagai teman bermain. Jadi Nabi panggil dia wahai Nughayr. Jadi dalam hadis ni menjadi dalil bahawa
kita ni boleh ambil burung, bagi budak kecil mainan ni, mainan. Jadi orang tua tu sama main burung lah, bagi pada budak-budak. Orang tua kalau main burung ni dia jadi macam-macam lah. Baik, Abu Hurairah berkata, qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna, qala ghaira annani la aqulu illa haqqan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kamu bergurau dengan kami, melawak dengan kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku tidak pernah berkata hal yang tidak benar. Nabi melawak, tapi dalam melawak semua betul. Dan tadilah, wahai pemilik dua telinga, orang tua tak boleh masuk syurga. Dia melawak, tapi hak betul. Kita ni cakap hak betul pemurung, melawak pemurung. Tu masalah. Jadi melawak ni tuan-tuan, ada satu Nabi, kalau sengaja kita buat sesuatu nak bagi orang gelak, dosa. Sengaja kita buat ke, buat perangai ke, kita bercakap ke, sengaja. Tapi kalau kita bercakap, kita tak sengaja, tapi ada benda yang menyentuh hati orang, itu lain. Ni saja dia buat bagi, memang dia tu niat nak bagi lawak. Niat dia nak bagi lawak, nak bagi orang gelak, dosa. Tak boleh. Tapi kalau dia bercakap tu, ada benda-benda yang menggeletek orang nak tergelak, tu silap. Ni dia sengaja menggeletek. Dia sengaja. Jadi antara sengaja ni maharaja lawak lah, ataupun rancangan-rancangan lawak lah. Jangan apa lawak macam-macam lah. Tak boleh. Dosa jadilah tuan-tuan, jadi hal lain lah. Baik, Anas bin Malik melaporkan ada seorang lelaki meminta kepada Rasulullah supaya dibawa menaiki tunggangan. Rasulullah berkata kepada lelaki itu, aku akan beri kamu menunggang anak unta betina. Lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, apakah yang dapat aku lakukan dengan anak unta betina? Jawab Rasulullah, bukankah unta betina yang melahirkan unta yang lain? Nabi melawak juga. Ada seorang lelaki tu, Nabi tengah naik kuda, naik unta. Dia kata, ya Rasulullah, bagilah aku tunggang unta hang pula. Nabi kata, dah. Aku nak bagi hang naik anak unta betina. Anak unta betina. Jadi bila sebut anak unta, dia duk bayang kecil lah. Dia katakan Nabi, anak unta nak naik macam mana? Lah, Nabi kata, hak lah ni, hak besar ni, dulu anak unta betina. Kan? Hak besar lah ni, dulu anak unta lah. Anak unta juga lah, tetap daripada anak unta betina. Tetap daripada anak unta betina. Lawak lah Nabi tu, tapi betul. Macam kita, tuan-tuan marah tak kalau orang kata, tuan-tuan ni semua budak-budak dulu. Dulu budak-budak lah tu lah. Dulu budak-budak. Dia lepas cerita Jom buat kenuri. Jadi buat tali tu, imam kata, jamu budak-budak dulu. Maksud tu imam budak-budak dulu makan. Tuk siap dia pergi jamu orang tua. Tu imam marah, jangan jamu budak-budak dulu. Orang tua siapa? Lah mereka ni dulu budak-budak. Lah orang tua. Melawak tapi budak-budak dulu. Lah tua lah. Nabi melawak betul. Nabi kata, hang naik anak unta betina lah. Dia kata anak unta betina tak boleh buat. Boleh. Hak lah ni, kita ni anak orang perempuan lah. Kita ni kalau anak perempuan lah, kita ni anak orang perempuan lah. Ya, dulu kecil lah anak perempuan. Lah besar lah. Macam orang kata, ni cakap dengan anak perempuan, ni apa nak kira apa ni, anak perempuan mana-mana okey kan? Dia kata anak tak mau lah apa. Han tak mau anak. So memang dulu dia jadi, dulu sampai lah dia jadi anak. Kita ni sampai bila pun anak kepada seseorang. Sampai bila pun tak ada hak main-main dalam dunia ni depok. Ada tak? Ada ustaz laki saya dia keluar dalam hutan buluh tu, keluar besar. Janggut semua lah tak ada. Semua main daripada anak. Itu maksud Nabi tu. Kuda jantan lah ni pun dulu dia anak kecil lah besar. Dia tetap anak.
kita tetap anak. Walaupun lah ni kita ada anak, kita tetap anak kepada seseorang. Itu maksud Nabi. Jadi Anas bin Malik mengatakan ada seorang lelaki dari kampung yang bernama Zahir. Pada suatu hari beliau datang menemui Rasulullah dan bawa hadiah dari kampung. Zahir ni bawa hadiah dari kampung. Apabila beliau pulang, Rasulullah pula memberi bekal kepadanya. Itu sifat Nabi. Nabi ni dia suka bertukar-tukar hadiah. Tuan-tuan buat macam tu. Buat macam tu. Baiklah, hadiah ni bukan mesti mahal. Hadiah ni kuis plastik pun hadiah. Tadi ada seorang kawan, dia orang perempuan lah. Dia ni tak boleh jumpa orang perempuan. Dia mesti konsep beg tangan dia. Beg tangan dia sendiri, dia ada konsep nak bagi. Dia passion tu. Orang perempuan mengajar. Dia kalau jumpa dia tak bagi. Coklat ke apa dia nak bagi. Tadi tak ada. Tak ada benda dia konsep, tak ada. Dia bawa ketui bawang putih. Dia pergi bawang putih. Anak tanya tadi sama dia betul. Dia ada orang yang macam tu. Dia kalau dia jumpa dengan seseorang, dia tak bagi satu benda, dia tak puas hati. Bagus tu. Bagus. Saya tak. Bila orang cerita ni, saya pun duk bayang balik muka makcik mana ni. Kalau kata dia tak bagi bawang putih, saya tak bayang apa dah. Dia kata ada duk mengajak. Kita duk mengajak dia oleh. Bayang oleh, oh makcik ni. Bawang putih dia tak apa dah nak bagi. Kan? Itu maknanya dia ni dah terbiasa. Dia terbiasa bagi hadiah. Kita pun kena bagi tentu kawan kita. Terbiasa. Kalau mai tak bawa macam mana di sekolah ada seorang cikgu, dia mesti ada tengok pagi-pagi dia beli cucuk. Dia mai dapat 5 biji. Kan banyak? Mai dapat 5 biji ya. Kita ni passion, kalau nak mai sikit segan, kita tak boleh makan semua. Dia tak sama mai semua. Orang mai lah walaupun sikit, walaupun 2-3 orang boleh makan, daripada tak boleh makan semua. Kita biar tak boleh makan semua, tak apa, dah boleh makan sikit. Tak kena konsep tu. Ya, tak kena. Nak dia buatlah sikit pun. Oh mai lah, cucuk 3 biji saya dah mati dia. Boleh kata sejak dia duduk mengajar, dia duduk mai. Dia mesti letak 4-5 biji. Dia mai 4-5 biji kan. Dia pun nak larat sampai 50 biji kan. Tapi dia biasa. Cuba kita tengok dulu orang tua kita kan. Kalau kita bawa anak kecil-kecil pergi, dia cari apa? Bedak. Ingat, mak-mak kita dulu dia cari bedak. Dia mesti nak sapu kat budak tu. Bukanlah kat mak budak tu. Kat budak. Tu orang tua. Ataupun nak balik dia apa? Dia keluar ni, dia tengok dia serai ke, dia tengok daun pisang, dia nak bagi. Itu sifat Nabi tu. Maknanya orang tua walaupun dia tak reti nak cerita benda tu sunnah, tapi dia duk buat. Antaranya apa? Maghrib apa masuk? Maghrib masuk, tutup pintu. Tu belanga-belanga dengan payuk-payuk di dapur, tutup. Tu sunnah tu. Memang hadis Nabi. Waktu maghrib, tutup tingkap, tutup pintu dan tutup bekas makanan dan minuman. Itu sunnah. Tapi orang tua ni dia tak cerita lah sunnah, dia tak erti. Dia kata orang tua duk peringat macam tu. Padahal itu sunnah tu. Dia jangan buat main dengan orang tua ni. Dia pun duk buat lama daripada kita. Kan? Jadi lelaki ni nama dia Zahir. Dia ni kalau main jumpa Rasulullah, dia selalu bawa hadiah. Apabila dia nak balik, Nabi pula bagi hadiah kat dia. Saling bertukar-tukar hadiah. Rasulullah berkata, Zahir adalah pembekal barangan kampung untuk kita, dan kita adalah pembekal barangan kota untuk dia. Nabi melawak kan. Dia ni dari kampung, dia bawa pisang apa macam tu lah. Nabi pula bagi bekal kat dia. Rasulullah sangat suka kepada Zahir. Walaupun beliau tidak memiliki wajah yang menarik, Zahir ni tak segak mana pun, tapi orang suka. Jadi tuan-tuan nak cerita apa? Orang suka kat kita bukan kerana wajah. Ada orang meluat kat kita kerana wajah. Orang suka bukan kerana wajah. Orang suka kerana hati, kerana budi pekerti. Tuan-tuan tu selalu perasan lah muka segak orang syok. Perasan. Tak tahan orang mana pun. Segak ni sementara sebelum dah
Dapat. Nak dapat tak tengok kan? Tuan-tuan tu teringin nak pakai Toyota Vios. Dapat. Minggu lah. Tutup mah. Kain ni kan. Bahkan minggu tengah panas. Itulah sifat manusia. Tuan tengok lah. Dia tu teringin kat perempuan tu Ratu Kebaya tahun 84. Dan dapat. Teringin kat Olive lah. Jahat. Hati manusia ni jahat. Patient lah. Jadi tuan-tuan ingat lah, kalau dah tahu macam tu, terus tambah lagi. Maksud tambah jahat tu, baik tambah silap lah. Tambah jahat tu tak usah. Patient dah macam tu. Pada satu hari Rasulullah bertemu dengan Zuhair ketika beliau sedang menjalankan perniagaannya. Tiba-tiba Rasulullah memeluk Zuhair dari belakang. Rasulullah lama. Rasulullah dari belakang, Rasulullah peluk. Bila peluk tu, Zuhair tak dapat melihat siapakah orang yang peluk dari belakang. Dia tak tahu. Beliau berkata, siapa ni? Lepaskanlah aku. Beliau menoleh dan mengetahui rupa-rupanya Rasulullah yang berada di belakangnya. Dia duduk, orang-orang boleh-boleh, "Oi Nabi!" Tanpa membuang bahasa, Zuhair merapatkan lagi badannya dengan dada Rasulullah bagi meraih keberkatan. Tahu-tahu kata Nabi, dia pun lagi bagi rapat. Kemudian Rasulullah berkata, siapakah yang mau membeli hamba ni? Rasulullah melawak, ni siapa nak beli hamba ni? Zuhair membalas, wahai Rasulullah, demi Allah saya ni tak laku, hamba tak laku. Jawab Rasulullah, tetapi di sisi Allah kamu bukan tidak laku, tetapi di sisi Allah kamu sangat bahagia. Rasulullah melawak, aku ni melawak. Macam kita melawak juga, permit tu muka aku atas kereta kawan. Dia tak nak niat aja pun, kawan kita keluar aja awal motor. Melawak sila, tak ada masalah apa. Yang padan lah ni pergi corok cat melawak tu, tak ada siapa suruh. Takak melawak ambil. Ada saya kawan-kawan macam tu, lagi saya keluar-keluar tengok ada tu lah atas kita. Dan kita pun tahu dah siapa. Dia bukan semua orang sini tu. Kan? Dia ambil tu letak atas kita. Padahal kita tak pun dia pun. Tentang kita buruk dia. Ya, tapi dia melawak. Kita pun faham dah tak ada. Bukan satu penghinaan. Nabi melawak dia tak hina. Cuma Nabi kata ni, siapa nak beli hamba ni? Memang pun dia hamba tu hamba Tuhan. Dia katanya ada banyak lagi. Memang Nabi dia tu hamba Tuhan. Jadi dia kata aku ni hamba tak laku. Tapi Nabi kata kamu dia sayang sangat bahagia. Hamba bagi Tuhan tu kamu lah paling bahagia. Bagi manusia mungkin taklah. Dia tak laku. Nabi dia melawak Nabi tapi ketui. Nanti Hasan al-Basri berkata, seorang wanita tua bertemu dengan Rasulullah dan berkata, ni orang tua ni menjumpa Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, tolonglah doa kepada Allah agar aku dapat masuk syurga. Orang tua ni. Rasulullah menjawab, wahai makcik oi, syurga tu tak dihuni oleh orang tua. Nampak ayat Nabi kan? Syurga tu orang tua tak masuk. Macam itulah. Mendengar jawapan Rasulullah, wanita tu pun pergi sambil teriak, Allah, Nabi kata tak masuk syurga orang tua. Rasulullah berkata, bagi tahu kat makcik tu, dia tidak akan masuk syurga dengan usia tua. Allah habaq macam tu. Dia tak akan masuk dengan usia tua. Kita akan masuk usia 30-an. Ada setengah pendapat kita tiba 33. Jadi tuan-tuan nak tahu, makcik nak tahu umur makcik tu, makcik balik tengok gambar waktu 33. Saya nak cari waktu 33 saya tak tahu. Cari semua kan saya nak cari ya waktu 33 aku terang mana tak ingat lah. Kan lah dapat 3 mana 10 tahun yang dulu. Kita pun tu lah tengok berapa usia kita kan. Wallahu a'lam. Jadi bab 37 ni syair lah, syair kita akan baca. Okey, tuan-tuan ada soalan? Ustaz tu ya. Ada setengah ustaz tu dia mengajar tapi dia selit dengan lawak lah. So macam mana? Okey, tuan-tuan kena faham. Ada ustaz dia ni bukan dia selit dengan lawak, tapi dia bercakap tu lawak. Dia bercakap tu, dia tu sendiri humor dia tu. Ada setengah ustaz tu dia bukan melawak pun,
Tapi bila dia cakap tu, benda tu kena kat orang rasa. Contohlah, nak bagi contoh nak Ustaz Zadrus. Orang kata dia buat lawak. Anda pernah tuan-tuan, anda pernah ambil video-video dia, anda tengok? Ada. Dia bukan buat lawak. Tapi semua benda dia cakap tu kena dengan kita. Jadi kena kita tu dia dia tergelak, anda tu tak ada. Dia, orang buat lawak ni tuan-tuan, kita kenal orang muka dia. Ini pengalaman saya duduk mengajar. Ada ustaz buat lawak ada. Dia sengaja buat lawak nak orang gelak. Anda tengok orang ustaz, dia bukan buat lawak. Tapi benda dia cakap tu dah kena tu, dia jangan sengaja buat lawak. Ada benda yang kita sentuh tu kena dengan ngomel dia, hati dia. Dia tersentuh. Itu tak salah. Tak salah tu kan? Tak salah ustaz tu. Tapi jangan sengaja buat lawak. Sengaja mereka-reka. Setengah tu mereka-reka cerita nak bagi lawak. Tak mahu. Tapi kalau cerita tu macam Nabi cerita tadi lah, benda hal lawak sungguh. Dia terlawak, tergurih hati dia gelap. Tak salah. Tak salah. Cuma janganlah menjadikan ustaz itu tempat lawak. Ada orang setengah ustaz, dia kata, Ustaz nak jemput ustaz main ceramah. Awak yang panggil anak jom kan. Tak, mereka nak ustaz yang lawak. Mana kata nak ambil nombor telefon. Telefon sebab ustaz, senario lawak. Ini berlaku kan? Channel kau lawak. Bila ada benda-benda yang cakap tu, dia nak ada ustaz yang macam Pak Lawak. Ustaz Pak Lawak ni ustaz. Itulah senario kadang-kadang jadi ustaz dia. Kena dia bolbat macam ustaz tu kan? Nak mengaji kat dia lah. Tapi ada ustaz yang dia bercakap tak menyentuh domain kita. Terus senang kan? Ada ustaz yang tak salah. Anda ada parti lah ada ustaz yang menyentuh. Bukan dia sengaja buat lawak. Contoh macam orang sebut saya, anak cuba ambil tengok, tak, dia tak buat lawak. Tapi semua benda dia kata tu kena dengan orang. Dia orang mana tengok dia jawab? Dia tak buat lawak. Dia jawab, betul. Contoh orang tanya dia, Ustaz, boleh tak saya bawa boyfriend saya naik motor? Saya kata boleh. Bagi pak dia di tengah. Lawak? Tak lawak dia Mat. Tapi kita betul pak dia. Dia tak buat lawak. Dia jawab, dia jawab nak bagi mudah faham. Setengah orang dia jawab jauh. Mengikut hukum, bersentuhnya lelaki perempuan yang bukan mahram adalah haram. Maka untuk membawa anak dara orang ni perlu diakad nikah. Panjang. Saya tengok sekarang ni Tuhan banyak kelebihan kat dia. Itu kita ustaz-ustaz ni jangan rasa iri hati dengan ustaz-ustaz lain. Kita betul rasa seronok, berbangga ada ustaz lain yang orang minat. Masa seronok, kalau ustaz ni ceramah orang ramai, kita seronok. Sebab tugas kita pun nak bagi orang faham. Tapi kalau dah orang faham kawan lain, lega kita. Jangan-jangan kita ada rasa jealous apa. Kerja nak je orang dakwah. Yang duk jealous tu pasal dia kerja nak bagi orang suka ke dia. Tu jealous tu. Dia nak bagi orang suka ke dia. Tapi kalau dia nak bagi orang suka ke Tuhan, dia seronok lah kalau orang ni suka. Dia ada parti tak tahu. Antara lagi dia jawab, Ustaz boleh tak kalau saya nak keluar rumah saya tak pakai tudung? Boleh, dia kata buah timah. Lagi bukan dia buat, betul dia buah timah. Cuma dia kata jangan lupa buka lah sikit mata. Dia jawab nak cerita apa? Nak cerita kata bukan mesti pakai tudung, yang mesti tutup aurat, rambut. Tu konsep tu. Maknanya dia menerangkan tentang konsep. Bukan tudung, tapi tutup. Tutup ni kalau pun benda apa pun kalau tutup boleh lah. Tapi kalau tudung pun tak tutup, pakai tudung tapi tak ubah tutup, ataupun tudung tu nipis nampak bentuk buah dada dia, boleh pakai? Tentu tak boleh. Tapi kalau timah saya tak nampak dah besar. Nampak? Konsep. Kita tengok dia berjawab tu bagi orang faham. Nak tengok Tuhan anugerah kat orang macam-macam.
ustaz ni ada kelebihan dia, ustaz ni ada kelebihan dia. Jangan ustaz sama ustaz duk tengih. Jangan duk tengih, jangan duk apa pelekeh lah, pelekeh. Okey dah, lagi. Mana ada orang tanya? Kita main ni. Itu orang tanya. Ada soal. Memang tak mana saya pergi kuliah ada soal. Saya kalau kuliah di Mardi Ustaz ada soal. Bukan. Mana mendapat saya ada soal. Dia ada seorang yang hak rajin tanya. Dia macam kita lah, ada orang rajin beli buku tapi tak baca buku. Ada orang dia rajin macam-macam. Tuhan bagi ni macam-macam lah. Macam-macam agak. Ada masalah, tak? Kasih amat ni tuan-tuan. Satu manusia yang free thinker. Inti hadis tu nama kumpulan saja. Tapi orang yang berfikir di luar kerangka Islam. Antaranya apa? Dia menulis satu buku hadis, tajuk buku tu hadis satu penilaian semula. Bagi dia tak menerima hadis yang ada hari ini. Sebab kononnya hadis ni lepas dah zaman Rasulullah lama lah. Kemungkinan dah dimanipulit dia lah. Bagi dia. Sedangkan bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, selepas Al-Quran adalah hadis. Jadi terkeluar dah Ustaz? Terkeluar, tergelincir. Dan pada 14 September 1995, 14 September 1995 diwartakan fatwa haram. Buku-buku dia, pemikiran dia haram. Dia tu haram. Jadi kalau dia haram, jadi tuan-tuan tak saya ikut lah. Tok Sah ikut dia, Tok Sah debat dengan dia. Ada setengah orang kata Tok Sah lawan dia lah debat. Abim debat dah lama dengan dia. Abim Musab awal lama. Dan dia kalah pun. Tapi dia kata dia betul itu lah. Jenis orang ni bukan jenis orang debat. Jenis orang ni dia masuk lawan pun dia kata dia betul. Antaranya apa? Dia kata antaranya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sepatutnya dia kata kita kata asyhadu an la ilaha illallah ya. Jangan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab itu mendewa-dewakan Nabi. Itu dia. Mendewa-dewakan Nabi. Itu Kasim Ahmad lah. Bukan Ahmad Kasim. Ahmad Kasim ahli parlimen tu. Ni Kasim Ahmad. Tua dah 80-an. Lepas tu dia kata kewajipan tutup aurat ni tak ada dalam Quran. Kawan, jelas dalam surah An-Nur tu kata dia ni tak reti baca Quran. Lepas tu belagak macam orang. Tapi suruh tafsir semula Quran, dia ingat tafsir tu mudah. Dia tak kena ingat tau. Al-Quran ni ada dua. Satu terjemahan, satu tafsir. Hak kita duk beli tu terjemahan, ya kan? Ayat dia katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian untuk Allah, pentadbiran seluruh itu terjemahan. Tafsir ni yang kata Allah tu apa? Yang kata pentadbir tu apa? Tafsir ni tuan-tuan, orang macam kita taklah imam-imam besar, orang yang menghafal ribuan hadis, orang yang faham ilmu Al-Quran. Ni aku Arab pun tak boleh cakap, tak boleh baca dalam bahasa Arab. Bukan bidang kita. Ni kasih mamat. Jadi dia tu sesat, siapa ikut dia sesat. Siapa bela dia pun sesat. Siapa yang anjur seminar dia pun sesat. Nah, dia faham tak? Okey. Ya. Kasih orang bukan Ahmad Kasim. Bukan Kasim Mustafa nasi kandang. Itu pilih itu okey ke? Itu tak ada masalah. Okey, kalau tak ada kita tangguh dengan tasbih kafarat dan surah subhanakallahumma wa Bismillahirrahmanirrahim. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.